Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang mulia ini, insya-Allah kita akan bersama-sama untuk melihat satu helaian daripada Al-Quran, satu muka surat daripada Al-Quran, iaitu muka surat yang ke-22, insya-Allah. Muka surat 22. Jadi kepada ahli-ahli jemaah yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, sama ada pada telefon, pada mushaf, bolehlah insya-Allah untuk membuka muka surat 22. Ayat yang akan kita bacakan pada pagi ini adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 142 sehingga ayat 145. Ayat 142 sehingga ayat 145. Muka surat ini adalah permulaan kepada juzuk yang kedua dalam mushaf. Secara umumnya surah ayat ini, ayat yang akan kita bacakan pada pagi ini adalah berkenaan dengan tahwilul kiblah, iaitu peralihan kiblat. Peralihan kiblat. Jadi untuk kita lebih memahamilah sedikit tentang ayat ini, maka eloklah juga jika sekiranya kita sedikit melihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menjadi satu yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir ataupun ulama-ulama yang ingin membantu kita untuk memahami Al-Quran. Salah satu daripada cara untuk faham Quran ialah kita memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Quran ini turun kepada Nabi dalam suasana-suasana, dalam keadaan-keadaan yang tertentu, yang berbeza-beza. Kadang-kadang Nabi menghadapi orang-orang yang menentang baginda semasa di Mekah. Tetapi kadang-kadang orang yang menentang Nabi itu adalah orang yang telah tahu tentang Islam ni dan tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang Yahudi. Orang Yahudi ni hanyalah berada di Madinah Al-Munawwarah. Pada sebelum daripada Nabi kita berhijrah ke Madinah, memang ada di sana 3 kelompok Yahudi, iaitu kelompok Qainuqa, Quraizah dan juga An-Nadir. 3 kumpulan ini, mereka ni membaca kitab Taurat. Jadi ketua-ketua mereka baca Taurat dan mereka tahu apa yang ada di dalam Taurat. Di dalam Taurat telah diceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang-orang Yahudi mahu supaya Nabi yang terakhir ni, Nabi yang Nabi Muhammad ini bukannya lahir daripada orang Arab. Mereka mahu Nabi terakhir ni adalah daripada Bani Israel, iaitu daripada keturunan Nabi Ishaq. Oleh kerana itulah apabila Nabi ini datang daripada orang Arab, mereka mencari pelbagai cara untuk mengatakan bahawa ini semua ni bukan Nabi. Oleh kerana itulah salah satu daripada kisah yang berlaku ialah kisah peralihan kiblat. Bila Nabi SAW, sebenarnya sembahyang ni dah mula lama dah, sejak daripada awal Islam, masa Nabi kita SAW berada di Mekah. Semasa di Mekah, Nabi ni menghadap ke Baitullahil Haram, makna ke Kaabah. Bila sembahyang menghadap Kaabah. Tapi bila berhijrah ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi supaya sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi artinya terbalik. Terbalik ni maknanya Madinah ni kalau ikut kedudukan dia, geografi, dia ni di tengah-tengah di antara Makkah dan Baitul Maqdis. Dalam peta, Baitul Maqdis sebelah atas, Makkah sebelah bawah. Jadi Madinah tengah-tengah.
Jadi kalau menghadap ke Baitul Maqdis, artinya membelakangkan Kaabah. Kalau menghadap ke Kaabah, membelakangkan Baitul Maqdis. Jadi bila sampai ke Madinah, Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghadap ke Baitul Maqdis, ke atas lah kalau dalam peta sekarang ni, membelakangkan Baitullahil Haram. Jadi tujuan dia disebut ni adalah untuk muhabbaban ataupun muallafan li Bani Israel. Disebut dalam tafsir, dia kata tujuan dia adalah untuk supaya menarik, mendekatkan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ni, nak beritahunya bahawa kami orang Islam ni sebenarnya menerima Nabi Musa ni, menerima Nabi-Nabi yang terdahulu daripada Bani Israel. Kami yang di Nabi Muhammad ni adalah membawa ajaran yang sama, dan kami menghadap ke Baitul Maqdis, iaitu tempat kiblat orang-orang Yahudi. Jadi perkara ni berlaku selama 16 hingga 17 bulan. 16 hingga 17 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi dalam hati Nabi, sebenarnya Nabi kuranglah selesa sebenarnya. Tak sedap hati. Kerana apa? Terpaksa menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kita akan bacalah dalam ayat ni. Jadi bila Nabi ni menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian pada bulan yang ke-17 disuruh menghadap kembali ke Baitullahil Haram, ke Mekah. Maknanya membelakangkan Baitul Maqdis. Jadi ketika ini masa dah beralih-alih ni, berpusing utara selatan. Jadi mana dua kali lah ni. Dulunya ke Kaabah, sekarang Baitul Maqdis. Kemudian sekarang ni pula pusing pula kepada Kaabah. Orang-orang Yahudi ni mulalah membuat maknanya gosip-gosip, cakap-cakap lah, hantar mesej lah gitu. Kalau sekarang ni mesej-mesej yang meragu-ragukan orang Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun berkatalah, berfirman dalam ayat yang akan kita baca dalam surah, dalam muka surat yang ke-22 ni, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Berkata, akan berkata. Sin di situ maknanya akan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada dua akan ni. Yang pertama sin, yang kedua saufa gitu. Tapi dia ada beza sikit. Kalau saufa tu maknanya lambat lagi. Akan tapi lambat. Bila sin maknanya akan tapi dekat. Tak lama lagi akan berkatalah. Allah Taala kata akan berkatalah as-sufaha. Sufaha ni maknanya orang bodoh. Al-juhal dalam tafsiran. Erti sini Allah Ta'ala meletakkan nama kepada orang Yahudi ni, orang Yahudi ni dengan nama orang bodoh. Bukan kita sebut, Allah Ta'ala sebut. Orang bodoh akan berkatalah nanti. Orang bodoh itu siapa? Iaitu orang-orang Yahudi dan juga musyrik. Tapi kepala dia orang Yahudi lah. Allah labelkan dia ni bodoh. Orang bodoh-bodoh ni akan cakap lah tu nanti tu. Minan nas, daripada manusia. Bodoh daripada manusia iaitu orang Yahudi dan musyrikin. Apa dia kata? Mereka akan berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Soalan macam soalan kat situ. Apa yang memalingkan mereka ni daripada kiblat yang dulunya mereka dah sembahyang ke situ? Dulu menghadap ke Baitul Maqdis, tiba-tiba sekarang berpaling pula kepada Kaabah. Apa pasal ni? Dalam Yahudi, bagi mereka nasakh tidak ada. Nasakh ni ialah maknanya cancel satu hukum dan ubah kepada satu hukum yang lain. Dalam Yahudi tak ada benda ni. Sebab tu dia kata ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, dalam ayat Quran yang lain. Orang Yahudi, bagi dia kalau ubah-ubah ni maknanya Tuhan tu bodoh, dia kata. Tuhan tak tahu. Kalau Tuhan tahu, kenapa ubah? Seolah-olahnya macam kita, Tuhan ni manusia. Iaitu apa? Sekali fikir lain, sekali fikir lain. Tu. Orang-orang musyrik pula yang tak percaya kepada Tuhan ni,
dia kata Muhammad ni bodoh. Sebab apa? Muhammad ni pening kepala ni, dia kata ni. Kerana apa? Dulu sekali macam ni, sekali macam ni. Tak ada pendirian, dia kata. Itu siapa? Orang-orang musyrik. Jadi kita ada dua lah seorang orang bodoh sekarang ni. Orang Yahudi bodoh, orang musyrikin pun sufaha juga, bodoh juga. Kemudian dia kata, apa yang sepatutnya kita jawab? Allah Ta'ala menjawab di situ, kul, katakan. Sini kul ni makna kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbin nas. Kul tu makna katakan, beritahu kepada mereka ni, lillahil masyriq wal maghrib. Masyriq maknanya timur, maghrib maknanya barat. Ertinya di sini ialah beritahu kepada mereka ni, barat dan timur ni ataupun semua arah mana-mana ni Allah Ta'ala punya. Gitu, lillahi. Tak kira lah makna yang penting bukannya arah tu yang penting. Kita menghadap ke barat ke, menghadap ke timur ke. Sebab itulah ulama kata, kalau kita tersalah sembahyang, kata, kita terkurung, kata, dalam satu tempat kita tak tahu, dia pusing-pusing kita, lift lah kata ni. Mana tahu kan lift tu mati mati, jadi kita tak tahu nak menghadap di mana ni. Sebab tak tahu, tak ada idea. Kita menghadap, salah menghadap, so dikira tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab janganlah sampai tak tahu nak menghadap ke mana, kiblat tak tahu, lalu tak sembahyang. Yang penting sembahyang. Salah menghadap tu Allah Ta'ala maafkan. Sebab bagi apa? Yang penting bukannya kiblat tu kau dah tak tahu. Kau dah tak tahu Sebab apa? Lillahi al-masyriq wal maghrib. Sebab itulah dalam sembahyang sunat diberikan izin kepada kita masa kita mula-mula nak berjalan. Katakan sembahyang sunat ni dia boleh buat dalam kenderaan. Nabi SAW biasanya kalau naik unta, dia akan sembahyang atas unta. Sembahyang sunat, bukan sembahyang wajib sembahyang sunat. Masa angkat takbir menghadap kiblat, selepas daripada tu ikutlah unta tu nak menghadap ke mana. Kita nak pergi sembahyang mana? Nak pergi ke Kuala Belait. Katakan Kuala Belait tu musafir tu. Nak sembahyang tarawih tak sempat di masjid. Jadi kita sembahyanglah di dalam kereta. Boleh, tak ada masalah Tapi masa akad takbir menghadap kiblat. Lepas daripada tu tekanlah minyak tu. Lepas tu jalanlah dia menghadap ke mana-mana, ke timur, ke barat tu, lillahil masyriq wal maghrib. Allah punya semua ni, barat ke timur ke. Kemudian yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Dia kata dialah yang akan menunjukkan, memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maksudnya ialah al-Islam. Habis itu itu ayat yang ke-142. Kita masuk sekarang ni kepada ayat 143. Ayat 143 ni ialah ayat pertengahan dalam surah Al-Baqarah. Dia ada 286. Jadi ayat ni pertengahan. Dalam ayat ni setengah ulama tafsir kata menarik. Kenapa? Ayat ni tengah-tengah dan ada satu perkataan di dalam ayat ni disebut perkataan tengah-tengah. Itu yang menarik sikitlah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam ayat yang ke-142 ni, wa kadzalika ja'alnakum. Wa kadzalika ja'alnakum artinya itu sebagaimana kami telah jadikan kamu ummatan wasat. Wa kadzalika sebagaimana begitu, gitu. Sebagaimana begitu tu artinya begitu ialah aku dah jadikan kamu semua ni, zalika tu itu artinya sebagaimana kami dah jadikan kamu ni, wahai orang Islam semua, di atas jalan yang lurus, maka begitu juga kami jadikan kamu ini sebagai ummatan wasata, sebagai umat yang wasata. Wasata ni dalam bahasa terjemahan biasa maknanya pertengahan, maksud dia. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita bahawa dia dah beri hidayah kepada kita kepada Islam. Dan kemudian yang kedua, dia beri pula menjadikan kita ni, Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai umat wasata. Maksud wasata ini asalnya pertengahan, tapi ulama tafsir kata beritahu di sini maksudnya ialah yang paling afdal, yang paling hebatnya. Afdal ni makna paling hebat lah, paling tinggi. Kalau dulu sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling tinggi ialah
Bani Israel. Bani Israel sejak daripada Nabi Ishaq alaihissalam sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam, yang paling top sekali adalah Bani Israel. Faddalna 'alal 'alamin. Allah Taala kata kami muliakan kamu ni di atas seluruh alam. Sebelum daripada Nabi Muhammad. Selepas Nabi Muhammad datang, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian yang dipanggil sebagai Bani Israel ni sudah cukuplah. Allah Ta'ala tak nak beri lagi peluang kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka ni sangat-sangat menyeleweng. Ubah kitab-kitab mereka, ubah Taurat, ubah Injil, dan kemudian mereka telah membunuh Nabi-Nabi. Membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya. Sebagai contohnya. Jadi oleh kerana itulah maka kamu ni umat Bani Israel tak layak lagi untuk menjadi pemimpin dunia ni. Allah Taala pilih sekarang ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami jadikan kamu ni sebagai ummatan wasata. Umat yang kita kata pertengahan, tapi maksud pertengahan sini ialah al-khiyar wal udulan. Dia kata khiyaran wa udula, iaitu yang terpilih, yang paling tinggi. Kenapa Allah Taala jadikan dua perkara tu kepada kita? Yang pertama sekali hidayah kepada Islam, yang keduanya kami jadikan kamu umat yang terpilih kerana litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu ni menjadi saksi kepada manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan rasul pula menjadi saksi ke atas kamu. Apa maksud sini? Saksi ni apa ya? Kalau saksi biasa kita kata bila kita tengok kita tengoklah kata ada kereta laju langgar lah apa-apa. Orang sekarang ni letak kamera tau atas dashboard tu tau. Jadi dia boleh ambil gambar. Kalau dulunya kita tengok dengan mata, kita tengok kereta langgar budak, kita kata nombor sekian-sekian kata kereta tu. Kemudian kereta tu lari. Kita polis cari mana saksi. Siapa yang menyaksikan maknanya. Itu maknanya saksi, iaitu orang yang tahu peristiwa tu berlaku. Jadi dalam Quran ni Allah Taala kata begini. Rasul menjadi saksi kepada kita, kepada umat Islam. Umat Islam pula mestilah menjadi saksi kepada manusia. Jadi maksud dia sini, ulama-ulama tafsir kata Nabi menjadi saksi kepada umat Islam ni apa? Iaitu dia telah memberitahu Islam ni kepada kita semua. Sebab tu dalam masa Nabi kita SAW, masa hari yang terakhir, Hajjatul Wada' dia panggil, Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' ni haji yang terakhir. Nabi naik atas Jabal Rahmah tu, kemudian dia berkhutbah. Jadi apa yang dia kata, antara yang disebut oleh Nabi semasa di atas Jabal Rahmah tu, Nabi kata, Allahumma hal ballagtu, Allahumma fashhad. Nabi kata, ya Allah, aku telah sampaikan, ya Allah jadilah saksi. Nabi kemudian tanya kepada umat-umat yang depan dia, orang depan dia pada masa itu, aku dah sampaikan kepada kamu, betul tak? Mereka pun berkata, ya kami saksi. Bala syahidna. Maknanya kami jadi saksi. Kami sahkan kamu betul telah menyampaikan kepada kami. Jadi sekarang ni bila Nabi dah sampaikan kepada kita, kita pula bertanggungjawab untuk menjadi saksi kepada orang yang berada di hadapan kita. Maksudnya apa? Nabi dah mati. Nabi dah wafat. Sekarang yang hidup ni siapa? Selepas daripada Nabi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah umat Nabi Muhammad. Kita ni hidup 1400 tahun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tak ada. Kita yang berada 1400 tahun ni, kita berhadapan, di depan kita sekarang ni ialah umat manusia. Tak kiralah umat manusia di mana pun. Di Amazon ke, di Afrika ke, di Antartika ke, di Arktik ke, di Eropah ke, di Amerika, di mana-mana tu nama dia manusia. Jadi sekarang ni siapa yang akan bertanggungjawab untuk menjadi saksi kepada manusia pada hari ini? Kita. Artinya apa? Kita mesti menyampaikan apa yang telah sampai kepada kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada manusia pada hari ini buat maksiat, buat salah, kufur, tak bersyukur, tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa bertanggungjawab? Kita bertanggungjawab. Itu maksud ayat ni. Maksud ayat ni iaitu kamu ni menjadi saksi, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sebab itulah berat sini kita katakan
Dosa sebenarnya kadang-kadang kita ni berdosa tanpa kita sedar. Kita sebab apa? Sebab kita tak fikir tentang orang lain. Kita fikir tentang diri kita sendiri. Kita fikir kita je. Padahal orang lain pun yang tidak beriman sebenarnya kalau mereka tu tak sampai Islam kepada mereka, sebenarnya salah kita. Kerana kita tak berusaha. Allah Ta'ala dah beri nikmat pada kita, mata, telinga, kaki, nikmat harta, nikmat macam-macam nikmat pada kita. Kita sepatutnya boleh bergerak, sepatutnya boleh menyampaikan. Kita ada telefon, kita ada macam-macam kita ada depan kita ni kan. Jadi maknanya sepatutnya kita tu kena menyampaikan Islam ni ke seluruh dunia ni patutnya. Kalau tak sampai Islam pada mereka, salah siapa? Bukan salah Nabi Muhammad SAW. Dah salah kita, sebab kita yang tak bekerja. Jadi itulah maksudnya menyaksi ke atas manusia. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Rasul telah menjadi saksi kepada kamu. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Jadi macam ayat tadi tu macam dia duduk tengah-tengah dia datang sekejap. Kita nak cerita tentang kiblat tapi tiba-tiba dia cerita tentang ummatan wasata, tengah-tengah tu. Sebab ayat ni tengah Al-Baqarah dan kemudian disebutkan kita ni menjadi saksi. Kemudian dia balik semula sekarang ni cerita tentang kiblat pula. Jadi dia kata wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu berada padanya melainkan lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala akibai. Seterusnya kenapa Allah Ta'ala pusing-pusing kiblat ni? Soalan dia. Kenapa sekali menghadap sana, menghadap sini? Orang yang pernah pergi ke Mekah, pergi Madinah, ada satu masjid nama dia Masjid Qiblatain nama dia. Masjid dua kiblat. Jadi maksud dua kiblat ni, di situlah tempat ada setengah sahabat tu pada masa tu tengah sembahyang, bukan Nabi tapi setengah sahabat Nabi. Dia sembahyang dalam masjid tu, tiba-tiba datang tengah-tengah sembahyang orang datang beritahu. Orang tu baru balik daripada Masjidin Nabawi. Dia baru sembahyang dengan Nabi pada masa tu. Jadi selesai sembahyang dah menghadap ke Baitullah pada masa tu. Tapi orang yang di Masjid Qiblatain tu tak tahu lagi. Mereka masih lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi bila orang tu datang sampai di situ, dia tengok, "Hoi," dia kata, "orang semua dah pusing dah. Aku baru sembahyang." Orang tu tengah sembahyang. Dia pergi beritahu tu. Jadi apabila dia beritahu tu, orang yang tengah sembahyang tadi pun berpusinglah. Asalnya menghadap ni Baitul Maqdis. Ni contoh ni, bukan Baitul Maqdis ni, Kaabah ni. Kalau kita di sini sama je, Baitul Maqdis dan Kaabah di sini sama je. Lalu berpusinglah macam tu. Imam duduk depan ni, macam mana imam? Imam dia kata, imam pun berjalanlah ke depan sana. Terus sembahyang. Jadi sebab itulah masjid tu nama Qiblatain, Masjid dua kiblat. Jadi nak cerita sini ialah kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Kenapa hukum ni berlaku macam tu? Dia kata adalah untuk lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala akibai. Untuk nak check, nak tengok, nak test siapa yang nak ikut Rasul. Ada orang pada masa tu dah murtad dah. Ada murtad pada masa ni. Jama'atun, dia kata minal munafiqin, orang yang masuk Islam ni, yang longgar-longgar ni, bila orang Yahudi dah bercakap macam ni, cakap macam tu, mereka ni dah longgar dah agama, terus murtad. Dia kata Muhammad ni pening kepala dah, tak boleh percaya. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala sebut sini, Allah Ta'ala buat macam ni adalah untuk test sebahagian daripada manusia. Siapa yang nak ikut Rasul, siapa yang tak mau ikut Rasul. Mimman yanqalibu ala akibai, makna orang yang patah balik ke belakang. Wa kanat wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Allah Ta'ala kata sebenarnya pusing-pusing kiblat ni sebenarnya satu perkara yang berat. Lakabirah. Kabirah tu maksudnya benda besar. Kenapa besar? Kerana bukan mudah ketika orang semua berkata, orang semua duk bercakap, orang viral semua, orang kata apalah. Tiba-tiba kita terpaksa lawan arus. Arus macam tu, kita terpaksa lawan arus. Orang semua bercakap bodoh. Orang buat macam ni bodoh. Tapi Allah Ta'ala kata mereka lah yang bodoh. Tapi kita tiba-tiba kita lawan arus ni semula ni. Jadi sebab itulah dia kata lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, melainkan orang yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna orang kalau tu dia dapat petunjuk, dia tak kisah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ayat tu pula
Pendek je, pendek-pendek tapi dia ada makna-makna lain. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maksud dia, dan tidak adalah Allah itu mensia-siakan iman kamu. Maksud iman di sini ialah as-solah, sembahyang. Sebab ada setengah-setengah orang pada masa tu, dia kata 17 bulan kita sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Sekarang ni tiba-tiba beralih ke Masjidil Haram. Habis tu semasa 16 bulan, 17 bulan ada orang mati. Di kalangan kita semualah orang-orang Islam ni yang dah mati. Jadi kalau mereka mati, macam mana pula sembahyang mereka tu? Maknanya tak ada pahala lah. Mereka fikir bahawa pahala tu terletak kepada menghadap ke mana-mana. Jadi Allah Ta'ala kata sini, tak. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan sembahyang kamu. Artinya pahala tetap akan dapat. Kenapa? Kerana kenapa mereka ni menghadap ke Baitul Maqdis? Kerana Allah Ta'ala yang menyuruh. Kalau Allah Ta'ala yang menyuruh kita menghadap ke Baitul Maqdis, kita menghadap Baitul Maqdis, maka kita akan dapat pahala. Yang penting kita ni adalah mengikut apa yang Allah suruh. Bukannya yang penting tu timur atau barat. Tu tak penting. Jadi kalau Allah Ta'ala suruh apa-apa, kita buat saja. InsyaAllah dapat pahala situ, tak ada masalah. Kemudian innallaha binnasi la raufur rahim, dan Allah itu maha lemah lembut dan juga sayang kepada hamba-hambanya. Jadi rauf situ adalah maknanya ialah syiddatur rafah, sangat-sangat lemah lembut, sangat-sangat kasih sayang. Dia dekat-dekat dengan rahim, tapi dia melampau lagi, lebih tinggi lagi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah Ta'ala cerita semula apa yang berlaku. Semasa Nabi ni menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi ni terasa sangat kalau boleh nak juga menghadap ke Kaabah. Tapi Nabi tak bising, Nabi tak cakap, Nabi tak mengadu, Nabi tak cakap, ya Allah kenapalah kau ni suruh kami ni menghadap ke Baitul Maqdis. Dia tak cakap macam tu. Ulama kata, kenapa? Beradabnya Nabi ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak minta, cuma dia mata dia kadang-kadang tengok ke atas, kadang-kadang tengok ke atas. Itu maksud dia. Taqalluba tu maknanya mendongok-dongok, maknanya mendongok ke langit. Gitu. Sesungguhnya kami telah melihat muka kamu wahai Muhammad mendongok-dongok fis sama, ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Allah Taala kata, kami akan menghadapkan kamu ke kiblat yang kamu suka. Di mana kiblat yang kamu suka? Iaitu Baitullahil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Okey, sekarang Allah Taala kata menghadaplah kamu. Jadi ayat ni ialah ayat yang turun, yang kita kata tadi tu turun semasa Nabi sebelum sembahyang tadi. Jadi Nabi pun bila dah dapat ayat ni, Nabi pun menghadaplah ke Masjidil Haram. Dan orang yang tadi tu, yang sembahyang kemudian tu, sembahyang asar dikatakan, iaitu mereka tu tak tahu lagi, yang mereka tak dapat tahu semasa tengah-tengah sembahyang. Jadi Allah Ta'ala kata, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, menghadaplah kamu ke arah Masjidil Haram. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, hendaklah kamu menghadapkan muka ke arahnya, ke arah Baitullahil Haram. Jadi ayat ni memberitahu kepada kita, menjadi dalil bahawa kalau kita sembahyang di mana saja, kita mesti cari kiblat tu di mana, ke arah mana. Jadi ulama kata ke arah, kita yang tinggal jauh ni daripada Masjidil Haram, kita tak wajib menghadap exact ke atas Masjidil Haram sebab kita tak tahu, sebab besar kan. Tapi kalau kita sembahyang di depan tu maknanya depan kiblat tu, depan Kaabah, mesti menghadap kepada betul-betul ke arah Kaabah. Kalau lari sikit daripada Kaabah, batal. Kalau depan betul-betul. Tapi kalau kita berada di Mekah, cukuplah dengan menghadap ke Masjidil Haram. Masjidil Haram lain, kiblat lain. Kiblat tu kiblat Kaabah tu. Kalau Masjidil Haram tu masjid tu. Jadi kalau orang duduk di Madinah contohnya, tinggal di Madinah, dia jauh daripada Mekah, tapi dia mesti menghadap ke arah Mekah. Kita menghadap ke arah Mekah, itu nama dia. Arah sebab itulah kalau kiblat lari sikitlah, kita kata pusing sikit. Tak pusing, kita kata 1 sentimeter kata. Imam tu, kita pun kata imam tak sah dah sembahyang hari ni. Sebab apa? Dia punya sejadah tu 1 sentimeter lari. 1 sentimeter di sini. Dan nak sampai ke Kaabah tu, nak sampai ke Mekah tu, larilah dalam 500 km kot. Sebab pusing 1 cm sini, contohlah kata kan. Jadi itu dimaafkan.
Sehingga ada ulama mengatakan dimaafkan sehingga 45 darjah. Maksud 45 macam tu. Macam tu sebab apa dia kira arah sana? Syatrah dia kira. Jadi dalam ayat ni kata wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Allah Taala kata sesungguhnya ahli kitab ini mereka tahu bahawa perkara ni adalah benar. Perkara ni tu apa? Ni tu maknanya mengadapnya, mengubah-ubah kiblat ni sebenarnya orang-orang Yahudi ni tahu. Tapi kenapa mereka lawan juga? Kenapa mereka menuduh-nuduh macam-macam? Kerana hasadam min indi anfusihim. Dalam ayat lain kata kerana mereka ni hasad dengki, tak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Muhammad ni orang Arab, bukannya orang Yahudi. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah Taala itu tidaklah lalai daripada apa yang ya'malun, yang mereka lakukan, yang mereka buat. Makna Allah Taala tahu apa yang orang Yahudi itu buat. Tapi dah ada satu lagi bacaan, dia ada dua bacaan sini. Ya'malun dengan ta'malun. Ada ta pun boleh, dengan ba pun boleh, ya pun boleh. Ya'malun, ta'malun. Kalau ta'malun artinya kamu mengetahui. Kamu lakukan, kamu lakukan. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kemudian ayat yang terakhirlah insya-Allah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala berkata di sini, memberitahu kalaulah kamu membawa datang untuk orang ahli kitab ni, orang Yahudi dan Nasrani ni, dengan semua ayat, dengan semua tanda, maknanya semua mukjizat, semua bukti-bukti, semua proof kita bawa semua kepada mereka ni, kita tunjuk semua kepada mereka. Allah Ta'ala kata ma tabi'u qiblatak, mereka tak akan ikut kamu, mereka tak akan ikut kiblat kamu. Maksudnya tak akan ikut apa yang kamu beritahu. Ayat ini nak beritahunya ialah bahawa orang Yahudi dan Kristian ni memanglah mereka ni dah degil dah. Degil sangat dah, tak nak terima dah. Kalau kamu cakap macam mana pun mereka tak akan terima. Sebab mereka tahu. Dia ada dua, ada tahu dan tidak tahu. Orang Yahudi ni tahu sebelum Nabi datang lagi. Kalau kita tengok ayat yang ke muka surat 23, nanti bukan sekarang. Tu kena tengok dalam Facebook lah tu. Dalam muka surat 23 ni Allah Ta'ala beritahu mereka ni lebih kenal kamu ni daripada mereka ni mengenal anak-anak mereka sendiri. Anak pun kadang-kadang mereka tak tahu, tapi Nabi Muhammad ni mereka tahu. Jadi Allah Ta'ala kata wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pula tak akan ikut kiblat mereka ni. Dulu memanglah kamu ni menghadap ke Baitul Maqdis, nak beri konon-kononnya nak berilah can kepada mereka tak. Ikutlah, ni tengok ni kan, kami pun macam kamu juga. Sebenarnya kiblat kita ni tak kisah, kami ni barat timur tak kisah, yang penting ikut perintah Allah. Tapi mereka tak jadi. Jadi Allah Ta'ala kata ni dah last dah. Dah 16 bulan, 17 bulan dah bagi peluang kepada mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, kamu tak akan ikut lagi kiblat mereka selepas daripada ni. Sama dengan ayat yang kita baca dalam kuliah ayyuhal kafirun. Hujung ayat tu apa? Dalam kuliah tu lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kamu, kami. Kita tak boleh nak bersatu lah. Minta maaf lah katanya dalam masalah agama. Dalam masalah akidah tak ada tolak ansur. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Kemudian Allah Ta'ala kata bahawa mereka sama-sama mereka sendiri pun sebenarnya tak mengikut antara satu sama lain. Kiblat Yahudi lain, kiblat orang-orang Kristian lain. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Al-ilmi situ maknanya wahyu. Al-ilmi itu maknanya wahyu. Maksud dia, kalaulah kamu wahai Muhammad mengikut kehendak hawa nafsu mereka selepas daripada telah datang wahyu. Maksud sekarang wahyu dah datang, kalau kamu ikut lagi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, innaka izal laminaz zalimin, nescaya kamu ni akan jadi orang-orang yang zalim. Jadi Allah Ta'ala beri kata putuslah di sini dalam muka surat ni. Jadi yang pertama kita kata Allah Ta'ala labelkan, meletakkan label kepada orang Yahudi, orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik ni yang menolak Nabi ni sebagai orang bodoh. Kemudian yang keduanya,
Allah Subhanahu wa taala ni menjadikan kita ni sebagai ummatan wasata supaya kita menjadi syuhada, menjadi syuhada, menjadi saksi. Ada satu maknanya ulama yang menafsirkan ayat ni dengan panjang lebar lagi. Jadi disebut situ ialah satu buku khusus cerita tentang ayat ni saja. Nama dia Syahadatul Haq. Syahadatul Haq maknanya kita ni wajib menjadi saksi kepada benda yang benar. Yang benar is benar, yang salah is salah. Tu kita mesti beritahu kepada orang ramai. Iaitu Tuhan yang satu tu betul, yang lain ni yang kufur, syirik semua ni adalah tak betul. Itu adalah tanggungjawab orang Islam. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kewajipan dan juga bagaimana orang-orang Yahudi dan juga Kristian ni terhadap kiblat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga dengan apa yang kita dapat daripada muka surat ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sedikit kepada kita pengajaran bagaimana supaya kita ni dapat menjadi orang-orang yang memahami Al-Quran, insya-Allah. Setakat itulah saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.